يلا تفضل، تفضلوا. نبدأ برئيس الفصل. يلا تفضل. Ya, Zam. Yang mode awal lah. موضع أول، نعم. Iza wafat mutarifah hakika au hukman ba'da alif zaidah. Dia apa ni, bila huruf tu terletak di belakang secara hakiki ataupun hukum, dia akan jadikan huruf hamzah. Contoh dia yang dekat harfu waw yang awal tu. Dia punya huruf asal samaun. Ditukar kepada samaun sebab dia waw tu terletak selepas alif zaidah. Itu je ke sebab dia? Ada berapa sebab untuk maudhi yang pertama ni? Ada dua. Okey, pertama tadi awak dah Yang waw sebut. tu terletak secara hakiki sebab dia tambah. Yang awalan tu. Yang pertama tu. Okey, Mumtaz. Yang kedua tu dia berubah sebab dia berubah secara hukum. Maksud dia macam yang istifawat. Istifawat tu dia berubah secara hukum. Dia tambah kat situ hukum dia. Hukum dia ni yang saya jamak muannas salim. Betul? Jelas tak? Yang kedua tu dia berubah secara hukum. Berubah ke apa sebenarnya? Bukan berubah, tapi sebenarnya dia letak di belakang. Dia kira waw ni di belakang tapi secara hukum. Secara hukum. Okey. Mumtaz. Itu je? Ada penambahan tak? Tambahan tu saya bagi orang lain Ustaz. Bagi orang lain. Mana tuan-tuan nak try? Okey, bagus Fauzan. Okey, maknanya untuk maudhi yang pertama ni ada dua Ada dua syarat. Mesti huruf illah tersebut, alif, waw, ya, kan ni, dia berada di belakang. Berada di belakang ni ada dua. Dalam maudhi pertama ni, maksud dia berada di belakang tu ada dua keadaan. Satu yang secara hakiki dan satu lagi secara hukum. Yang secara hakiki ni maksudnya memang betul-betul tengok dia memang ada kat hujung sekali. Tu hakiki. Hakiki ni tengok sekali dah tahu dah. Oh, dia memang huruf illah tu memang duduk kat belakang sekali. Tak ada dah huruf lain selepas dia. Macam samawun dengan safawun ni kan. Dia memang ada hujung sekali, ada kat hujung sekali. Tapi kalau yang berada di belakang secara hukum ni maksudnya dia tidak berada di hujung sekali secara zahir. Secara zahir kalau kita tengok macam istafawatun ni, kalau kita tengok mana ada waw ni berada di hujung sekali kan. Sebab selepas dia ada huruf lain. Sama lah juga macam istaghawatun. Ada huruf lain selepas waw tu. Macam tu juga yang Ghazawi ni. Itu yang kita kata sebagai dia berada di belakang huruf illah tu tapi secara hukum. Maksudnya dia tidak berada di belakang secara terus. Kerana di belakang dia selepas huruf illah tu ada huruf tambahan. Yang lain, yang mana huruf tambahan tu wujud sebab untuk membezakan muzakkar muannas dengan dia punya, nak bezakan dia punya bilangan, mufrad, musanna, jamak. Tu yang secara hukum. Dia berada di belakang tetapi secara hukum. Hukum yang nak membezakan mufrad muannas, muzakkar muannas dengan dia punya mufrad musanna dengan jamak. Itu dari segi kedudukan. Kedua, syarat dia kedudukan ba'da alif zaidah. Dan dia ni mesti letak huruf illah ni mesti terletak selepas alif zaidah. Alif zaidah ni maksudnya alif tambahan lah. Macam samawun, huruf illah waw berada di belakang secara hakiki dan ia terletak selepas alif ni kan. Alif ni dinamakan sebagai alif zaidah, alif tambahan. Sebab apa? Sebab asal perkataan ni tak ada alif kan. Asal perkataan dia punya fi'il samawa. Tak ada alif kan. Samawa. Jadi bila keadaan sama ni ada alif, so ni nama ada alif tambahan. Okay, faham tu?
Fahimna. Fahimna. Okey, itu ulang kajilah kan mawdi' yang pertama. Wal'an sananzur mubasharatan ila al-mawdi' as-sani. Mawdi' as-sani. Yallah, mungkin taqra'un man? تفضل القراءة. ممكن نبدأ برئيسة الفصل. بعد رئيس هناك رئيسة، صحيح؟ يلا، أين رئيسة الفصل؟ تفضلي. موجود أم لا؟ موجودة أم لا رئيسة الفصل؟ Tak tahu lah. نائبة رئيسة الفصل موجودة؟ La adri. لا تدري؟ من يريد أن يساعد؟ فرحان، ممكن تقرأ فرحان؟ Ustazah. Mana? الموضع الثاني. الموضع الثاني. أن وقعت بعد ألف الجمع مفاعل أو ما يشبهها وكانت فيه مفرد مدة زائدة. Okey, mumtaz, syukran. Okey, mawdi' tsani ni boleh tuliskan dia punya terjemahan. An waqa'at, apabila terletaknya huruf illah tersebut. So waqa'at ni dhamir hiya kan. Dia refer kepada huruf illah. Okey, apabila terletaknya huruf illah tersebut ba'da aliful jama'. Okey, selepas alif jama'. Alif yang menunjukkan jamak iaitu banyak kan. Sebab untuk menjadikan perkataan jamak ada beberapa wazan, antaranya adalah wazan mafa'ilun. Ni adalah wazan jamak ni. Mafa'ilun, macam perkataan maktabun. Mana maktabun? Maktabun, mana maktabun? Meja. Meja, mumtaz. Okey, maktabun satu meja. Kalau banyak meja, jadikan jamak? Makatibun. Fahim? Cuba tengok, makatibun. Dia punya wazan sama tak dengan mafa'ilun? Sama kan? Jadi alif yang ditambah tu asalnya maktabun. Lepas tu bila nak jamak dia tambah alif. Makatibun. So dekat situ alif kat situ kita panggil alif jamak. Tu maksud alif jamak. Fahim tu? Fahim tak? Ustaz, Okey. yang ditambah untuk jadi jamak. Naam, mana? Yang alif jamak tu huruf yang ditambah untuk jadi jamak macam ni? Naam, huruf yang ditambah, alif lah, alif yang ditambah untuk menjadikan perkataan tu jamak. Oh, okey, faham. Maktabun, satu meja. Kalau banyak meja, makatibun. Madrasatun, kan? Madrasatun, satu buah sekolah. Kalau banyak sekolah, madarisun. Mumtaz. Kan nampak ada penambahan alif kat situ kan? Biasa huruf ketiga dia lah ada alif. Menunjukkan dia adalah jamak. Fahim tu? Fahim tak? Mumtaz. Ma yushbihuhu, ataupun yang seumpama dengannya. Okay, ataupun seumpama dengannya ni maksudnya wazan jamak ni ada juga selain daripada mafa'ilun ada juga mafa'ilun. Ada juga macam tu. Okay, tapi kat sini sekarang banyak contoh mafa'ilun sahaja. Wa kanat, okay, ini poin yang kedua lah untuk mawdi' tsani ni. Wa kanat fil mufrad maddah zaidah. Dan ketika mufrad, perkataan tu ketika mufrad satu lah kan. Okay.
Dia adalah dalam keadaan maddah zaidah. Dia ada huruf mad tambahan. Mad tambahan. Okey, apa maksud mad tambahan? Sebelum kita kenal mad tambahan, kita kenal mad. Okey, kenal tak mad? Mad tu maksudnya apa? Muhammad. Panjang. Okey, mad tu maksudnya panjang. Mad tu berlaku pada huruf apa? Alif waw ya. Ilah. Alif, waw, ya. Na'am, mumtaz. Okey, mad asli pernah dengar mad asli? Nah, Okey, bagus. Tu mad asli maksudnya apa? Mad asli ya. Mad yang ada alif, waw, ya dekat dalam perkataan tu dan sebelumnya ada baris yang sama dengan huruf tersebut. Betul? Betul tak? Betul. Maksudnya ada huruf mad yang mana sebelum dia ada baris yang sesuai dengannya. Contoh kalau alif, sebelum dia ada baris yang sesuai dengan alif. Apa baris yang sesuai dengan alif? Fathah. Fathah, na'am, mumtaz. Okay, kalau dia ada huruf waw, apa baris yang sesuai dengan huruf waw sebelum dia? Dhammah. Dhamma. Dhamma, na'am, mumtaz. Kalau ya, apa baris yang sesuai sebelum dia? Kasrah. kasrah. Kasrah, na'am, mumtaz. Okey. Tapi dalam ni kita akan tengok mad kat sini dalam saraf ni dia ada dua perkara, dua jenis. Satu mad zaidah, satu mad asliyah. Kalau mad asliyah asalnya sama je, bentuk dia sama je macam tu. Ada huruf alif waw ya yang sebelumnya ada baris yang sesuai. Okey, cumanya dia nak tahu zaidah ataupun asliyah. Asliyah yang asal lah, kalau zaidah yang tambahan. Okey, contoh kita tengok contoh perkataan ajuzun. Okey, dalam ni adalah perkataan mufrad. Ajuzun ni ada mad tak? Ada. Ada kan? Mana mad dia? Juzun kan? Ada waw, sebelum tu ada dhammah. Itu adalah mad. Sekarang ni mad ni kita panggil mad zaidah. Mad tambahan. Betul ada mad, tapi kita tak kata dia mad asliyah, kita kata dia mad zaidah. Sebab apa kita kata dia mad tambahan? Sebab, okey ni sebab dia ni kena ingat betul-betul ni. Okey, sebab asal perkataan ni tak ada waw. Asal dia adalah ajaza. Kita kembalikan dia kepada fi'al dia. Apa fi'al dia? Ajaza. Tak ada waw. So bila waw ni ada pada keadaan ni dikira sebagai zaidah. Mad, tapi mad zaidah. Fahim tu? Fahim. Sekarang ni saya nak bezakan dulu mad zaidah dengan mad asliyah. Okey, faham Contoh lain. Okey, contoh mad asliyah pula. Tadi kita dah tengok mad zaidah kan. Okey, kalau mad asliyah, macam mana mad asliyah? Mafazatun. Okey, mafazatun ni ada tak mad dalam ni? Ada. Yang mana mad dalam ni? Fa. Kat mana? Nah, mumtaz. Okey, fa sebab ada alif tu, huruf illah tu, dan sebelum dia ada harakah yang sesuai dengan alif tu iaitu fathah kan. Fa kat situ. Okey, so yang tu adalah mad. Tapi kat sini mad asli. Kita tak kata dia mad zaidah. Maksudnya alif ni alif yang asal, bukan alif tambahan. Sebab apa? Sebab bila kita tukarkan dia kepada perkataan asal dia iaitu fi'al, kita akan dapat apa? Apa asal dia? Mafazatun? Faza. Faza, na'am, mumtaz. Jadi faza tu memang dah dia punya perkataan asal kan. Jadi mad kat dalam tu kita panggil asliyah. Tu mad asliyah. Okay, boleh kata tak mad asliyah dengan mad zaidah? Boleh. Boleh kan? Okey, mumtaz. Sekarang dah faham mad zaidah dengan mad asliyah. Okay, lepas tu kita akan tengoklah satu persatu contoh. Okay, huruf illah yang dengan waw, ya dan juga alif. Okay, saya bagi satu contoh ni, tengok yang contoh ajaizun dengan waw Okay, ajaizun ni asalnya adalah ajawuzun. Okay, ajawuzun. Ajawuzun ni semua perkataan jamak ada alif kan, di atas wazan apa tadi? Mafa'ilun. Ni semua wazan mafa'ilun.
mafa'ilun. Okay, ajawuzun. Dekat sini ada waw, kan? Waw ni terletak selepas alif jamak, betul? Syarat pertama untuk maudhi' tsani ni. Huruf illah tersebut mesti terletak selepas alif jamak. Ni alif jamak lah ni, selepas jim ni. Dan kena tengok juga syarat kedua iaitu ketika dia mufrad. Okay, apa mufrad ajawuzun? Mufrad dia adalah ajuzun. Ni ketika mufrad. Ajuzun. Okay, ajuzun ni maksudnya apa? Orang tua kan? Okay, orang tua, seorang tua. Okay, ajawuzun, ramailah orang tua. Okay, jadi kat sini kita tengok bila perkataan ajawuzun ni, dia cukup syarat untuk maudhi' tsani ni. Iaitu satu, dia berada selepas alif jamak, waw ni kan. Dia berada selepas alif jamak, dan yang kedua, dia ni adalah ketika mufrad ada mad zaidah. Ni mad zaidah. Ju ni adalah mad zaidah. Jadi bila cukup dua syarat tu, kita kena tukarkan waw ini kepada hamzah. Maka jadilah ajaizun. Fahim Tum? Faham? Mumtaz. Okey, Kalau kaifiyatul tak cukup ibdal. syarat Ustazah. Kalau tak cukup syarat, maknanya tak bolehlah tukar. Dia mesti ada dua-dua syarat ni. Huruf illah tu mesti terletak selepas alif jamak pada wazan mafa'ilun ni. Dan satu lagi dia mesti kena tengok dia punya mufrad. Masa mufrad mesti mad dia adalah mad zaidah. Bukan mad asliyah. Kalau mad asliyah tak boleh lah. Tak boleh tukar. Tak boleh tukar kepada hamzah. Fahim Tum? Mumtaz. Okey, dalam exam kadang-kadang dia bagi soalan macam ni lah. Dia bagi perkataan, dia kata ajawizun ditukarkan kepada ajaizun. Dia kata ceritakan, tahaddas an kaifiyatul ibdal. Kaifiyatul ibdal ni maksudnya cara-cara penukaran. Cara nak tukar dia apa. Dan mungkin kadang tanya sebab. Sebab ditukar. Apa sebab dia? Sebab ni refer kepada maudhi' lah. Awak tulis maudhi' ni semua pun dah menjawab soalan dah. Fahim Tum? Semua perkataan ni dah ada dekat maudhi' dah pun. Qalabat al-waw hamzah. Qalabat ni maksudnya apa? Tukar. Qalabat tukar. Tukar waw kepada hamzah. Sebab dia, sebab apa dia kena tukar? Li'anna al-waw waqa'at ba'da alif mafa'il. Kerana waw tu terletak selepas alif mafa'il. Dan wakanat fil mufrad maddah zaidah. Dan ketika mufrad dia ada mad tambahan. Mad tambahan ni maksudnya ketika dia pada perkataan asal, yang asal dia tu tak ada mad, memang perkataan dia yang asal tu. Tapi bila dia jadi perkataan ni dia ditambah, huruf tu ditambah. Huruf alif waw ya tu. Okey, fahim tu? Samalah juga dengan perkataan bawah tu. Halaibun. Asal perkataan halaibun adalah halawibun. Halawibun, waw ni ditukar kepada hamzah. Sebab apa? Sebab dia cukuplah syarat nak tukar huruf illah kepada hamzah tu. Apa syarat dia yang kat dalam keadaan ni? Pertama, huruf illah waw ni dia terletak selepas alif mafa'il, alif jamak. Kedua, ketika mufrad kita tengok dia punya mufrad kan. Okay, mufrad dia ada mad. Mad zaidah nama dia, mad tambahan. Haluba. Yang mana perkataan asal dia halaba. Halaba asal perkataan dia, fi'al dia. Jadi halaba tak ada mad dalam tu. Tapi dalam keadaan ni ditambah mad tu. Waw tu ditambah. Sebab tu dipanggil mad zaidah. Fahim tu? Okay, mumtaz. Sekarang perkataan jadawil. Okay, jadawil. Jadawil pula saya minta Sayyidatul Nadrah, mungkin isyrahi an kalimah jadawilun. Jadawilun. Hal yumkin an nubdil jadawilun ila jadailun?
لا. لا اوكي اشرحي ممكن ماذا وقعت فيك هذه الكلمة؟ ماذا وقع؟ Cuba terangkan jadawilun ni macam mana? Apa nak terangkan? Boleh tukar ke tak kepada Hamzah? Kalau tak boleh kenapa? Kalau boleh kenapa? Macam tu lah. Tak boleh. Dia tak boleh sebab nama firman Mufrad Mutarika sebab sebab dia berbaris dia. Okey, Luqman Okay, sekejap kita dengar apa ni? Saidatul terang dulu, nanti Luqman tambahkan Kita tafadhal bisur'ah. Yalla tafadhali ya Saidatul. Sebab waw tu Kenapa dengan waw tu? dia berbaris. Berbaris. Sebab kalau syarat nak tukar, kenapa syarat dia? Apa syarat yang boleh tukar waw kepada Hamzah? Yang sebenarnya. Dia kena letak selepas alif jamak. Okey, betul. Sekarang ni dia letak selepas alif jamak tak? Jadawilun ni. Tak. Terletak selepas alif jamak ke tak? Wow tu terletak selepas alif jamak tak? Ya je. Ya kan? Okey, betul. Okey, cukup syarat yang pertama tu. Okey, kemudian yang kedua tu cukup tak syarat dia? Apa syarat kedua? Kalau dia perkataan mufrad dia ada huruf mat tambahan. Okay, mat tu maksud dia apa? Apa maksud huruf mat? Huruf alif waw ya. Alif waw ya yang berbaris mati, betul? Huruf mat ni maksudnya alif waw ya berbaris mati dan sebelum dia ada baris yang sesuai dengan huruf tersebut. Kan? Jadi kat sekarang ni ketika mufrad ni berlaku tak macam tu? Tak berlaku. Maknanya dia tak cukuplah syarat. Dia jadi mufrad dia jadawalun. Waw tu berbaris. Dia bukan mat dah kat situ sebab dia berbaris kan. Mat ni mesti sukun. Lepas tu sebelum dia pun dah baris mati jad. Jadi dia tak cukup syarat yang kedua ni. Maka tak perlulah kita tukar jadawilun kepada jadailun. Okey, mumtaz Saidatul, syukran. Kat sini pun dia tuliskan kaifiah dia lam tuqlab al-waw hamzah. Waw tidak ditukarkan kepada hamzah. Sebab apa? Li'anna al-waw fil mufrad mutaharrikah. Kerana waw ketika mufrad mutaharrikah, dia berbaris. Kalau mat mestilah baris mati kan. Tapi sekarang ni dia ada baris. So dia tak boleh tukar lah. Fahim tum? Fahim. Okay. Wal'an kalimah manawirun. Manawirun. Adeline, تفضلي لشرح كلمة مناور ممكن؟ Okey, sekejap. Manawirun dia tak boleh ditukarkan pada hamzah sebab kan ada dua syarat. Syarat yang pertama waw tu kena mat zaidah. Syarat yang kedua kena terletak selepas alif jamak yang wazan mafa'il tu. So sekarang ni syarat dia tak cukup sebab dia just terletak selepas alif jamak tapi dia bukan mat zaidah. Betul tak? Kejap sebelum awak terangkan, sorry, betul kan ni manarah ni kan? Sebenarnya perkataan ni awak tambahkan alif kat sini. Ada typo kat situ. Manarah ni manaratun ada alif. Manaratun ada alif. Yang mana manaratun ni hasil hasil i'lal. Hasil dia sebenarnya asalnya adalah manwarah.
Manarah dalam kurungan tulis manwarah. Yang kita guna manarah lah. Tapi sebelum dia jadi manarah, dia sebenarnya adalah manwarah. Okay, dah tulis. Manarah manarah. Dia punya mufrad dia. Okay. Okay, tafadhali Adeline. Lagi satu. Lepas tu dia kata kat sini li'anna liya kan. Sebenarnya ya ke waw? Wow. 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 Okay, potong ya tu. Tulis gantikan dengan waw. Li'anna al-waw. Ya ni potong gantikan dengan waw Sebab sekarang kita tengah bincang tentang huruf illah dengan waw. Ya Allah, tafadhali Adeline. Uh, Ustazah, yang mufrad dia tadi apa? Manaratun. Dalam kurungan manwaratun. Manwarah. Manarah manwarah. Saya tak dapat. Tak Saya tak dapat? tahu saya nak terangkan. Okey, pertama kita tengok kat sini kan, manawir ni, okay, cukup tak syarat dia untuk tukarkan kepada hamzah waw ni? Pertama apa dia? Keadaan yang kedua ni, maudhi yang kedua ni. Adeline. Ah? Manawirun ni, cuba tengok balik maudhi sani ni. Okey, cukup tak dekat poin yang pertama ni? Cukup. Cukup. Apa dia poin pertama tu cakap? Alif jamak dia terletak selepas alif jamak. Okay, alif jamak. Okay, betul. Cukup yang tu. Okay, yang kedua pula, ketika mufrad, dia ada mat tambahan. Okay, ada mat. Jadi kita tengoklah dia punya mat, dia punya mufrad. Okay, apa mufrad? Manawir? Manarah. Manarah kan? Okay. Minarah. So, manarah ni, manarah ada alif. Ni tambah alif kat sini. Okay, manarah ada alif. Manarah ni, adakah ada mat tak dalam tu? Ada. Ada kan? Tapi persoalannya, dia punya mat kat situ asliyah ke zaidah? Asliyah. Asliyah, naam. Dia adalah mat asliyah. Maksudnya asal perkataan tu nara ataupun kalau asal dia sebenarnya nawara. Jadi macam ni, qawala dengan qala kan? Kita guna qala. Tapi sebelum jadi qala, dia qawala. Macam ni juga. Narah kan, manarah. Narah sebenarnya adalah nawara. Jadi dalam tu, nara tu kita boleh kata kat situ dia adalah, kan ada mat kan? Asal dia kan ada mat kan? Nara. Ada mat kan dalam tu? Jadi bila dia mufrad perkataan ni, manarah pun, manarah, kita kata mat kat situ mat asliyah lah. Sebab asal-asal perkataan dia yang nara tu pun memang dah ada mat. Jadi bila dalam keadaan ni, manarah pun dia ada juga mat tu. So dia adalah mat asliyah lah. Fahim tu? Fahimna. Beza dengan ajuz tadi. Ajuz ni mat zaidah sebab ketika dia masa fi'al dia tu ajaza. Memang tak ada dia punya mat tu. Ni ada kan? Nara tadi. Okey. Lepas tu kat tepi ni dia kata wa syazza qawlihim. Syazza ni maksudnya sedikit ataupun ada juga pendapat ganjil yang menggunakan manair. Maksudnya dia tukarkan manawir kepada manair. Tukar waw kepada hamzah. Sebenarnya syaz ni maksudnya dia tak ikut kaedah. Dia menyalahi kaedah saraf ni. Tetapi ada juga orang Arab guna manair. Tapi yang tu tak banyak lah. Sedikit je. Dan ia diterima walaupun dia tak ikut kaedah. Itu maksud syaz Syaz ni dia menyalahi kaedah tetapi orang Arab ada segelintir orang Arab yang menggunakannya. Okey, boleh dapat yang tu? Dapat tak yang tu? Dia tulis dia punya syarah dia. Ada tulis?
Dapat ke tak dapat ni? Okay, kalau dapat saya teruskan ni. Okay, Jawahir. Jawahir. Luqman, tafadhal Jawahir. Ya. Jawahir ni cukup tak syarat? Cukup. Cukup. Jawahir ni boleh ke nak tukarkan huruf Allah tu kepada Hamzah? Oh. Ya Allah, Isyraf. Dia letak selepas huruf alif jamak. Syarat nak tukar waw kepada Hamzah, syaratnya apa? Pertama, waw mesti terletak selepas alif jamak. Alif jamak. So tengok sekarang, dia letak selepas alif jamak atau tidak? Belum. Sebelum. So syarat pertama dah tak cukup dah kan. Jadi dah tak cukup dah. Dah boleh agak lah, maknanya tak tukar ni, tak boleh tukar lah kepada Hamzah. Okay, syarat kedua tukar tak? Tukar ke tak? Syarat kedua cukup tak? Okay, apa dia punya mufrad? Syarat kedua ni kena tengok dia punya mufrad kan. Jadi kalau Jawahirun, apa dia punya mufrad? Jauhar. Jauharun. Okay, dalam ni Jauharun. Ada mat tak dalam tu? Tak ada. Sasah dah tak ada mat. Jadi tak perlu pening lah mat zaidah ke mat asliyah. Dia memang tak boleh tukar. Okay, dan dia nyatakan juga kat sini sebab ibdal dia li'anna al-waw waqa'at qabla alif. Sebab yang awak cakap ni kan. Waw terletak berupa alif. Okey, betul. Shibhu mafa'il. Dia menyerupai mafa'il. Maksudnya dia menyerupai wazan mafa'il tadi kan. Kalau tengok sekali memang nampak macam cukup syarat dia ni. Kan? Tapi sebenarnya tak. Dia duduk sebelum bukan selepas. Walaysat ba'daha. Bukan selepas. Dia duduk sebelum. Syarat mesti ba'da kan. Okay, mumtaz. Itu contoh waw. Sekarang kita pindah kepada ya. Kena cepat sikit ni. Lagi 5 minit je. Kena cepat sikit ni. Ada berapa lagi contoh ni. Satu mautek pun tak boleh habis sehari. Macam mana ni? Okay, qasaid. Ya Allah, bisurah. Bawah-bawah ni dah senang sikit kot. Sebab dia punya ayat dia sama je. Arif, tafadhal ya Arif. Qasaid. Mufradha qasidah. Di situ dia terdapat mad asli iaitu si. Maka dah cukup dia punya syarat kedua. Syarat pertama waqa'a ba'da alif jamak. Qasaid. So qasaid ya tu dia tukar kepada hamzah. Okay, mad apa tadi? Mad zaidah ke mad asliyah tadi? Qasidah ni syarat dia mesti mad zaidah ke mad asliyah? Mad zaidah. Mad zaidah. So dalam ni mad asliyah ke mad zaidah? Tadi macam dengar awak cakap mad asliyah tadi. Silap, mad zaidah. Okay, apa maksud mad zaidah kat sini? Macam mana nak tahu dia ni mad zaidah ke asliyah ni dalam ni? Kena cari dia punya asal. Apa asal qasidatun? Qasadun. Qasada. Na'am, mumtaz. Qasada fi'il dia kan. Tu asal dia lah. Qasada. Dalam asal dia pun memang tak ada mad. Dekat sini baru ditambah. Jadi kita nama dia adalah nama dia mad zaidah. Maddah zaidah. Okay, fahim tum? Fahimna. Boleh faham Okay, mumtaz. Syukran. Faraid. Ya Allah, tafadhal. Faraid. Faraid. Belong, Faraid tak ada. Iskandar, tafadhal ya Iskandar. Faraid. Mufradiha faridah. Kata syarat pertama ada alif jamak. So dalam ni boleh tukar sebab dia ya tu selepas alif jamak. Okay. Lepas tu syarat kedua dia kena ada mad zaidah. Lepas tu kita tengok dekat mufrad dia ni kat sini mad zaidah sebab perkataan asal dia kita kena tengok dulu.
Kata asal dia farada tak Nah, mumtaz. Farada. Fardun kan? Farada. Farada. Okay lah, kot. Okey, betul. Mumtaz. Syukran. Okey, sebab cukuplah syarat yang pertama, huruf illah tu, ya ni letak, mesti terletak selepas alif jamak. Kedua, ketika mufrad ada mad zaidah. Zaidah. Mad zaidah, mad tambahan, iaitu ditambah ketika perkataan ini. Yang mana asal dia farada, pada fi'il tu tak ada pun mad. Okey, syukran. Sya'air. Afwan. Syamimi, tafadhal. Syairu tu yang ya tu terletak selepas alif jamak. Lepas tu dekat mufrad dia perkataan asal dia sya'arah kan salah. Naam. Jadinya dia ada mad zaidah. Okey, betul. Mumtaz. Sya'iratun mufrad dia. Jadi dia ni ada mad ni. Ni mad, tapi dia mad zaidah lah sebab asal-asal dia pada fi'il tu tak ada pun mad. Iaitu sya'ara. Okey, mumtaz. Syukran. Ma'ayish. Tafadhal, ma'ayish. Dina, tafadhal. Tafadhali. Lagi 1 minit baru masuk ni, macam mana ni? Tafadhal Dina Hanani. Dina pergi tandas Ustaz. Oh, bilandas. Fatin, Afikah. Saya. Ma'ayish, dia tak boleh tukarkan ya kepada Hamzah sebab asal perkataan dia Ma'isyah, dekat situ mad asli. Naam, limadha? Kaifa na'rif hadha mad asli? Syarat dia kalau nak tukarkan mufrad dia kena mad zaidah, bukan mad asli. Naam. Walakin macam mana kita nak tahu kat sini adalah mad asli? Perkataan asal dia Asya. Asya perkataan asal dia. Naam, mumtaz. Okey, sebab asal dia adalah Asya kan. Asya kat sini dah ada mad dah. Maknanya yang asal-asalnya tu kat fi'il tu memang ada mad. Bila tukar jadi bentuk perkataan ni pun ada mad juga. So dia mad asli lah. Jadi bila mad asli, terkeluarlah daripada syarat maudhi' kedua ni. Sebab syarat dia kalau nak tukar kepada hamzah tu mesti mad zaidah. Okey, mumtaz. Cuma ada jugalah yang segi linti Arab yang tukar. Ma'aish disebut ma'aish, ma'ahaid, masaib. Ditukarkan kepada hamzah juga. Walaupun menyalahi kaedah. Itu yang dikata dengan syaz tu. Okey, mumtaz. Seterusnya mahayat. Saya ambil masa sikit 5 minit boleh? Untuk habiskan contoh-contoh ni je. Boleh. Okey, apa tadi? Mahayit. Mahayit, tafadhal. Ikhwan. Ikhwan volunteer Okey, tafadhal ya ikhwan. Mahayit Naam. Mana? Dia tak boleh ditukarkan jadi hamzah sebab syarat pertama dia lepas. Yang mahayit yang apa ni? Huruf ilah selepas alif jamak dia syarat pertama dia lepas, syarat kedua je yang apa ni? Tersangkut sikit lah. Jadi dia tak boleh tukar jadi tu hamzah. Betul lah. Dia punya mufrad tu apa ni? Mad asli. Kalau nak tengok mad asli, macam nak tahu mad asli, kita tengok perkataan asal dia. Perkataan asal dia apa Ustazah? Perkataan asal dia rasa-rasa apa? Rasa-rasa. Awak kena belajar rasa-rasa juga ni sebab nanti dah exam kan senang. Dia ada insting nak teka apa asal dia. Hitun. Ha alif ta asal dia. Ha alif ta. Okey, ada mat kan asal dia kan pada fi'il tu ha ta. Ustazah, ha ta maksud dia mengawal Mengawal. Okey. Fahim tu?
Mumtaz. Okay. Masayib. Kita laju sikit. Masayib. Yallah. Cari seorang-seorang ni nama yang ada ni. Siapa lagi ni? Fakhrul. Tafadhal ya Fakhrul. Yallah, bersurah. Reza. Masayibun. Allah Fakhrul. Masayibun. Dia punya mufradah musayyibat. Musibatun. Musibah. Musibatun. Musibah. So dia tak boleh tukar sebab dia perkataan daripada mat asli sah. Betul tak? Mat asli, okey, betul. So perkataan cara nak tengok ni tukar perkataan asal dia. Perkataan asal dia soba sah. Ya, betul. So dia tak boleh ditambahkan dengan tu alif dia. Selepas alif tu. Betul. Betul. Walaupun ia tu duduk selepas alif jamak kan? Dia tak boleh ditukar. Mumtaz. Seterusnya dengan alif pula. Contoh-contoh huruf illah dengan alif. Rasailun. Kaifa? Rasailun. Saya nak cuba Ustazah. Tafadhali ya Hafizah. Kalau rasailun tu dia boleh tukar kepada hamzah, sebabnya syarat yang pertama mestilah terletak selepas alif jamak dan dia alif memang terletak selepas alif jamak. Rosala tu dekat asal dia. Syarat yang kedua pula dia mesti kalau dia mufrad mesti ditambah huruf mat. Huruf mat ni alif wawiyah yang berbaris mati dan dia lepas kedua-dua syarat jadi dia boleh tukar kepada hamzah. Jadilah rasailun. Nah, mumtaz. Okey, apa asal risalatun ni? Asal dia, asal-asal dia. Rosala. Rosala. Rosala kan? Rosala tak ada mat kan? Rosala tak ada mat. Tapi bila Rosala tu fi'il. Bila jadi risalah, surat yang diutuskan. Okay, jadi bila jadi benda, risalah, ada mat. Ditambah mat. Tu nama dia mat zaidah. Okay, mumtaz. Syukran. Khalaid. Yalla bisur'ah. Amira, tafadhali Amira. Khalaid. Amira mawjudah? Tak ada. Naufal, tafadhal Naufal. Tak ada juga, dah keluar Arif, macam mana tadi Arif? Arif tulis apa tadi? Qalada. Kenapa? Tu dia punya asal. Asal dia, tak ada mat kan? Jadi bila jadi qiladah ditambah mat sebab tu nama dia mat zaidah. Jadi bolehlah tukar. Qaladun jadi qalaidun. Alif ditukar kepada hamzah. Okey, hamaimun. Asalnya adalah hamamun kan? Alif, huruf illah ni terletak selepas alif jamak. Kedua, ketika mufrad, mat ni adalah mat zaidah. Kan? Sebab asalnya hamama, tak ada mat. Jadi kat sini sahlah untuk ditukar kepada hamzah. Okay, mafawiz, tadi saya terangkan kan, mafawiz ni tak boleh. Jadi mafaiz, wow tak boleh tukar kepada hamzah sebab ketika mufrad dia mat asliyah, kan? Mat zaidah. Mat asliyah tu apa? Asal dia adalah fazah. Fazah memang dah ada mat dah kat situ. Dah asal-asal memang ada mat, jadi mat asliyah, tak bolehlah tukar. Matayirun, sama juga matayirun.
Kalau ikutkan huruf illah terletak selepas alif jamak. Tapi syarat kedua ni dia tak lepas. Apa dia? Ketika mufrad, mad asliyah. Tak boleh kan kalau mad asliyah. Asalnya apa? Tara kan? Terbang. Okey, tara. Asalnya tara memang dah ada mad. Bila jadi matarun, ada mad juga. Jadi memang asal-asal pun dah ada mad, so dia mad asliyah. Tak boleh tukarlah kepada matairun. Lam tuqlab, tak boleh tukar alif kepada hamzah. Kenapa? Li'anna alif fil mufrad madda asliyah. Kerana alif ketika mufrad adalah mad asli. Okey, habis untuk mawdi' asani. Hal hunaka soal? Ada soalan? Ada Yang penting fokus hari ni adalah cara nak tukar huruf illah, alif, waw ataupun ya kepada hamzah. Untuk mawdi' yang kedua ni ada dua poin penting kita kena tengok perkataan tu. Yang pertama, huruf illah tersebut mesti terletak selepas alif jamak. Kemudian yang kedua, kita kena tengok dia punya mufrad. Ketika mufrad, perkataan tu mesti mad zaidah. Maddah zaidah. Mad zaidah bukan mad asli Jadi kena betul-betul bezakan apa dia mad asli dan apa dia mad zaidah. Okay, siapa yang rasa confused lagi mad zaidah dengan mad asli nanti boleh tanya saya kemudian lah. Okay hadamkan betul-betul dua-dua mawadi' tu sebab lepas ni kita ada lagi 3 mawadi'. Bila kita dah satu persatu macam ni, lagi mudah kot awak nak faham betul-betul kan, satu persatu, tak keliru. Nanti bila sampai nombor 5, harap-harap dah faham lah kelima-lima ni boleh bezakan. Okay, fahim tu? Benar. Guna ke soal? Fahimna. Lagi soal. Okay, mumtaz. Kita buka kamera jap, ambil gambar.